Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, para profesor, pensyarah serta kaki tangan FST yang saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi syukur ke Hazrat Ilahi kerana dengan izinnya kita semua dapat berkumpul dalam majlis perhimpunan kaki tangan kali yang kedua pada tahun ini. Bagi pihak pengurusan fakulti dan seluruh Fakulti Sains dan Teknologi, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua warga FST kerana dapat hadir pada pagi ini. Jadi saya juga ada menerima email yang ramai juga yang tidak dapat hadir oleh kerana tugas-tugas yang tidak dapat dielakkan. Terlebih dahulu dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua kaki tangan yang telah menerima anugerah Hari Inovasi, anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan anjakan gaji. Pada tahun ini, anugerah APC ataupun anugerah Perkhidmatan Cemerlang telah pun dibuka kepada semua kaki tangan termasuk profesor. Pada tahun lepas 2011, profesor ini dikecualikan daripada APC, tetapi pada tahun ini kita telah pun membuka pintu agar semua kaki tangan yang cemerlang layak dipertimbangkan dan menerima anugerah APC. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua kaki tangan FST yang terlibat dengan sukan UKM 2012, di mana FST mendapat tempat keempat, walaupun tak dapat Johan tapi tempat keempat di peringkat UKM. Jadi beri tepukan kepada rakan-rakan kita. Di dalam postmortem yang dibentangkan oleh ketua kontingen kita, Cik Walid sendiri, kita juga bersetuju untuk mewujudkan prasarana sukan di bangunan baru, iaitu komplek Makmal, bagi menggalakkan semua warga FST termasuk pentadbir bersukan sekurang-kurangnya seminggu sekali. Jadi apa yang kita akan lakukan, kita akan bina kort badminton dan juga kort sepak takraw. Di samping kita akan membeli beberapa peralatan lain, meja untuk bola pingpong, dan kita juga insya-Allah akan cuba mendapat sumbangan dari pihak luar untuk membekalkan kepada kita, dan kita sedang mengenal pasti satu bilik yang sesuai untuk dijadikan gymnasium. Jadi menggalakkan warga kita, rakan-rakan kaki tangan di FST bersukan, dan juga kita akan mengadakan perhimpunan riadah sebulan sekali, iaitu senam aerobik waktu pejabatnya. Jadi kalau kita ada tazkirah pada hari Jumaat, kita juga akan menetapkan satu hari untuk kita beriadah setengah jam ataupun 45 minit. Cik Walid. Saudari, tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk yang dihormati sekalian, sebenarnya banyak perkara yang akan berlaku pada tahun ini. Yang pertamanya, UKM akan mula mengambil batch pertama asasi permata pintar, dan mereka akan mula mendaftar pada bulan ini, pada bulan Mei, pada ujung bulan ini, dengan pengambilan seramai 100 orang pelajar. Oleh kerana mereka ini adalah cemerlang, mereka bukan saja mendapat 9A+, itu syarat minimum, tetapi mereka juga telah pun lulus peperiksaan yang melibatkan IQ yang disediakan oleh UKM. Jadi mereka ini akan seolah-olah dikategorikan sebagai pelajar tahun pertama. Jadi dan mereka akan terus memasuki tahun kedua di FST, yang kebanyakannya dari pelajar 100 orang itu kebanyakannya akan mendaftar di fakulti kita. Jadi ini adalah merupakan satu cabaran baru untuk kita menguruskan, mengajar
pelajar-pelajar yang begitu cemerlang. Dan pada tahun ini juga insya-Allah kita akan mengadakan majlis perasmian bangunan baru, pelancaran Hari Inovasi di peringkat FST, dan juga insya-Allah hari terbuka. Jadi apa yang kita harapkan, galeri dan muzium semula jadi. Jadi kami pun telah memohon bajet tambahan untuk mengadakan majlis ini, dan cara prinsipnya bendahari bersetuju untuk meluluskan bajet untuk mengendalikan hari perasmian dan juga hari terbuka dan segala macam tadi. Dan kita juga menjangkakan bahawa kios orang atas di bangunan bawah ni tidak ada tempat untuk minum, dia terpaksa turun bawah, juga akan dilancarkan, iaitu kios makanan sihat, loji pandu makanan, dan pelbagai aktiviti pelancaran produk baru, pertandingan, MOU, MOA juga akan diadakan sempena majlis perasmian tersebut. Tersedari Datuk-Datuk, para profesor yang saya hormati sekalian, dalam tempoh perhimpunan yang lepas, banyak perkara telah berlaku di fakulti kita. Jadi yang pertamanya adalah pelantikan ketua program baru, program matematik Profesor Dr. Roslinda Nazar, pelantikan ketua pusat pendidikan e-koma yang baru iaitu Dr. Syahriman Muhammad Ghazali, pelantikan semula Profesor Dr. Rozadi Rasid sebagai ketua program sains bahan, pelantikan Dr. Rizal Fizah sebagai ketua program siswazah pusat sains kimia dan teknologi makanan, pelantikan ketua program statistik Profesor Madya Dr. Noriza, dan fakulti juga mengucapkan syukur kerana kenaikan pangkat beberapa kaki tangan kita, iaitu Profesor Dr. Roslinda Nazar dan juga Profesor Dr. Zaidi Isa yang telah menaikkan pangkat ke jawatan Profesor BK7. Jadi mereka ini menerima gaji barulah, BK7. Begitu juga dengan pelantikan atau kenaikan pangkat Profesor Madya Dr. Zulfahmi dari Pusat Pengajian Sains Sekitaran Sumber Alam, Profesor Madya Dr. Rokiah Pusat Sains Matematik, Profesor Madya Dr. Noriza Pusat Pengajian Sains Matematik. Kita juga mengalu-alukan pelantikan ataupun pelantikan pensyarah baru yang saya kira ramai juga dari yang DS52. Contohnya adalah Dr. Suzirin yang depan kita dari Pusat Sains Kimia dan Teknologi Makanan, dan ada beberapa lagi kaki tangan yang sempat saya semak tadi. Kita juga ada mengambil pengambilan kaki tangan baru sebagai pegawai sains C41 dan juga kaki tangan sokongan. Saya ingin juga mengumumkan bahawa di dalam penilaian FRJS baru-baru ini, itu dana pendidikan, FST sebenarnya adalah merupakan penerima terbesar, iaitu 2.2 juta, itu tertinggi di UKM. Kita juga kehilangan seorang pensyarah yang ataupun yang telah memberi khidmat cemerlang pada UKM, iaitu Profesor Datin Dr. Zuraiti Zakaria yang telah berpindah ke UTM Jalan Semarak mulai 1 Mei. Kita pun mengucapkan beliau selamat maju jaya di tempat yang baru. Tuan-tuan dan puan-puan, saudari yang saya hormati sekalian, ada dua perkara yang saya akan sentuh pada pagi ini, iaitu pertamanya adalah mengenai inovasi. Dan baru-baru ini kita telah pun sedia maklum bahawa ada rakan-rakan kita yang telah menerima dana ataupun menerima bayaran daripada hasil penyidikan mereka, iaitu menjual license intellectual properties. Saya kira yang paling tertinggi adalah Profesor Dr. Lee Yok Heng. Dia ada sini ya, orang kaya barulah yang menerima sejumlah yang agak besar. Tapi fakulti juga menerima sebahagian daripada sumbangan ataupun kejayaan yang telah pun disumbangkan oleh kaki tangan kita.
Dan universiti telah pun mengadakan pelancaran Hari Inovasi dan merupakan universiti pertama di Malaysia ini yang telah melancarkan Hari Inovasi. Dan insya-Allah seperti mana yang saya telah sebutkan tadi bahawa di peringkat FST kita akan lancarkan Hari Inovasi semasa sempena majlis perasmian. Saya ingin menyebut ataupun membaca satu ungkapan daripada pengerusi iaitu sebuah syarikat gergasi di Amerika, iaitu Bill Ford, mengenai innovation ini. Apa yang beliau kata, if we want to succeed as a company and as an industry, we must drive innovation into everything we do, into technology, into safety, into design, and into real-world solution for environmental issues like the impact of energy usage on our world. Jadi ini adalah ungkapan yang disebut oleh Bill Ford di dalam ucapan beliau. Jadi melihatkan bahawa dalam inovasi ini kita tidak cukup sekadar menjalankan tugas-tugas biasa, tetapi kalau kita lihat di dalam senarai penerima anugerah inovasi pada tahun ini, banyak inovasi-inovasi yang telah pun dijalankan dalam aspek pentadbiran. Jadi kita nak galakkan, nak membudayakan inovasi ini di dalam semua perkara yang kita lakukan di peringkat, khususnya di peringkat FST. Jadi sama ada kita sebagai pembantu takbir, kita sebagai seorang pegawai sains, kita sebagai seorang pensyarah, semua kedudukan kita ini kita boleh sebenarnya menyumbang dalam konteks inovasi, satu sumbangan baru. Jadi kita mesti innovate, bukan tidak semestinya mencipta satu yang baru, tetapi mengadakan penambahbaikan dan mengemukakan satu penyelesaian yang dapat menjimatkan kos dan dapat menjimatkan masa dan sebagainya. Di samping para penyelidik, khususnya di kalangan pensyarah dan para profesor, bahawa kami perlu memikirkan satu inovasi yang lebih besar, dan sudah tentu di dalam perancangan UKM, apa yang dihasratkan oleh UKM ini, dia bukan saja pensyarah ini menerima imbuhan daripada gaji mereka, tapi apa yang universiti UKM nak, bahawa UKM pensyarah ini juga akan menjadi millionaire, kalau tidak billionaire pun millionaire. Dan inilah kalau kita lihat bahawa innovation ini adalah merupakan trust di dalam kecemerlangan dan kemajuan sebuah organisasi. Dan kita harap di peringkat FST ini, biasanya rakan-rakan akan mengatakan bahawa sebelum kita dapat mengharapkan satu hasil yang besar, kita perlu juga menyediakan khususnya prasarana, peralatan, dari segi kewangan dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk dari masa ke semasa akan cuba mendapatkan ataupun memperbaiki prasarana yang berkaitan dengan kemudahan bilik dan peralatan khususnya bagi yang terlibat dengan kerja-kerja makmal. Jadi kita harap dengan suasana yang lebih kondusif ini, kita akan terus menggalakkan, akan terus menyuntik semangat inovasi ini di kalangan para pensyarah dan semua kaki tangan kita. Jadi kita perlu memikirkan inovasi ini adalah merupakan satu perkara yang cukup penting. Saudari, tuan-tuan, Datuk, Profesor yang saya hormati sekalian, pada tahun ini kita dimaklumkan bahawa tidak ada pertambahan kaki tangan baru. Maksudnya tidak ada jawatan baru yang diperuntukkan kepada kita FST dan pada universiti sebenarnya dari pihak JPA. Jadi satu pendekatan yang tidak boleh tidak, yang perlu kita lakukan adalah multitasking. Jadi kita perlu menguruskan sumber daya manusia yang ada ini untuk melakukan banyak kerja secara efektif. Jadi dalam masa sama juga kita faham bahawa kita perlu menyediakan satu support, satu sistem sokongan agar multitasking itu, konsep multitasking ini akan dapat dilaksanakan dengan jaya. Dan kita juga telah pun dimaklumkan bahawa tidak ada lagi pengambilan tutor
JPA telah pun memasukkan jawatan tutor, tapi mewujudkan satu skim baru iaitu fellowship yang tidak melibatkan vote. Jadi kita akan memberi menganugerahkan fellowship pada mereka untuk mereka melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana dan juga doktor falsafah di dalam negara dan juga di luar negara. Jadi mereka akan hanya dibayar RM3,000 seolah-olah semacam gaji ataupun honorarium, dan selebihnya adalah bergantung di mana seorang calon tadi melanjutkan pelajaran mereka. Kalau mereka di Australia, maka dia akan dibayar mengikut kadar Australia bersama dengan keluarga, isteri dan anak-anak kalau dibawa bersama. Kita juga tidak ada jawatan baru C17. Ini juga oleh kerana pelantikan adalah pelantikan untuk jawatan C27. Tapi ini yang sebenarnya bagi kita di peringkat pentadbiran FST, kita memikirkan tak bagi C7, tak ada pelantikan C17, tapi tidak ada jawatan untuk C27, di mana rakan-rakan kita yang telah pun lama menunggu, yang telah tamat dengan jaya dalam program peralihan. Jadi ini di antara lain yang kita bangkitkan, bahawa di mana kedudukan C27. Pihak JPA sendiri bila ditanya kepada pendaftar, maka kita masih menunggu jawapan daripada pihak JPA tentang bilangan yang jawatan C27 yang akan diberikan pada UKM. Jadi kita harap insya-Allah kita masih mempunyai ataupun meletakkan harapan yang tinggi bahawa kita akan mendapat sejumlah bilangan C27. Baru-baru ini saya ke UKM jumpa pelajar-pelajar ataupun kaki tangan rakan-rakan yang mengambil kursus pun bertanya pada saya apa yang dah jadi tentang C27. Bila kita bagi kuliah kepada mereka bahawa kita menyatakan bahawa bila saudari lulus di dalam kursus peralihan, bahawa saudari dengan secara otomatiknya akan dinaikkan ke jawatan C27. Tapi kita juga merasa sedih kerana perkara ini tidak dapat dilaksanakan pada hari ini. Di dalam melaksanakan multitasking, kita akan mengambil pendekatan strategi lautan biru. Jadi itu Blue Ocean Strategy yang melibatkan 4 komponen utama. Eliminate, iaitu pun kita yang mana kita perlu kita akan buang. Reduce, kita akan kurangkan. Create, kita akan membina yang baru. Dan raising, yang mana yang perlu kita akan tingkatkan. Jadi inilah pendekatan yang kita akan lakukan di peringkat fakulti, di mana perlu, yang akan mengambil pendekatan prinsip Blue Ocean Strategy ini. Saudari yang saya hormati sekalian, UKM mengikut laporan yang dibentangkan oleh Profesor Datuk Rahmah baru ini di dalam penilaian Mahira 2, nampaknya UKM berada dalam kedudukan pertama, itu pencapaian setakat ini. Tapi walaupun perkara itu bukan ialah satu berita gembira, tetapi kita sebagai seorang penyelidik khususnya akan terus melakukan penyelidikan kita dan terus menerbitkan hasil penyelidikan kita dan terus melakukan penyeliaan kepada pelajar siswaza kita dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Di pihak fakulti juga telah pun seolah-olah terpaksa terima tentang wajaran fakulti, di mana kalau dahulu aspek pengajaran dan pendidikan itu adalah 35%, sekarang ini dikurangkan kepada 25%. 25% sekarang ini dikurangkan kepada 20%, dan aspek penyelidikan dan inovasi ini menjadi 65% dan 10% untuk pelibatan kita dalam masyarakat, ataupun khidmat kita dalam aspek pengurusan. Di dalam menuju melaksanakan plan transformasi UKM menjelang tahun 2018, khususnya FST akan terus mengorak langkah selari dengan harapan universiti FST menjadi fakulti yang terkehadapan di peringkat dunia, di
Jadi ini merupakan cabaran bagi kita semua, dan sudah tentu di dalam objektif transformasi ini melibatkan 4 komponen penting. Yang pertama adalah untuk memartabatkan bangsa Melayu. Yang kedua adalah untuk melahirkan graduan yang kompeten. Dan yang ketiga adalah untuk menjana, menyebar dan memindahkan ilmu dan inovasi. Dan akhirnya adalah pengagihan sumber bersesuaian dan penyampaian yang berkesan. Jadi inilah merupakan objektif transformasi UKM 2018, dan khususnya bagi kita adalah merupakan Fakulti Sains dan Teknologi yang telah pun melaksanakan banyak aspek pengajaran di dalam bidang dalam bahasa Melayu. Jadi kita akan teruskan dan akan tingkatkan dalam masa yang sama. Kita tidak mengabaikan dari segi penguasaan bahasa Inggeris di dalam bidang sains dan teknologi. Dan kita juga dimaklumkan bahawa mengenai survei yang telah pun dilakukan oleh pihak KPT, bilangan keboleh pasaran di kalangan graduan FST adalah yang paling rendah di antara yang rendah. Yang kedua rendah. Jadi kita juga di pihak pentadbiran pengurusan memikirkan ataupun cuba mengenal pasti apakah faktor-faktor yang menyebabkan keboleh pasaran di kalangan graduan kita ni di antara yang terendah, itu 27% yang mendapat kerja 3 bulan selepas mereka tamat pengajian di UKM. Saudari yang dimuliakan, perkara kedua yang saya akan sentuh pada pagi ini adalah mengenai otonomi UKM. Setelah pihak kerajaan menganugerahkan ataupun UKM salah satu universiti yang akan melaksanakan otonomi, jadi ini tidak membawa maksud kita akan diswastakan, tidak, dan kos pengurusan, kos operasi dikurangkan. Tetapi otonomi dalam konteks bagaimana keputusan-keputusan yang kita lakukan ini akan membawa kepada satu kedudukan ataupun yang dapat dilakukan dengan lebih efisien, dan agar kita dapat melaksanakan perkara itu dengan lebih cepat. Implikasi kepada otonomi ini, pertamanya, LPU ataupun lembaga pengarah universiti ini adalah pembuat keputusan yang utama. Jadi dan yang kedua, peraturan-peraturan dan juga arahan kerajaan kekal melainkan mendapat pengecualian berdasarkan SOP ataupun operating procedures, sistem operating procedures. Dan yang ketiga, boleh membuat pelantikan dan menetapkan ganjaran menggunakan dana penjanaan sendiri. Jadi kalau fakulti dapat menjana kewangan sendiri, sebenarnya kita boleh melantik lebih ramai kaki tangan kontrak, ataupun kita boleh menjemput tokoh-tokoh akademik luar negara untuk satu-satu tempoh tertentu. Tapi kewangannya bukan datang dari pihak bendahari, tetapi dari kewangan yang dijana oleh pihak fakulti. Itu implikasinya. Jadi kita boleh menunjukkan jawatan-jawatan tertentu. Dan yang keempatnya, boleh melaksanakan kenaikan pangkat ataupun top up daripada sumber dana yang dijanakan sendiri. Jadi daripada sistem kontrak ini, kita bukan mereka mendapat menerima gaji yang flat saja, tetapi mereka juga boleh dinaikkan pangkat berdasarkan kemampuan kewangan yang ada di peringkat PTJ tersebut. Dan yang kelimanya, PTA boleh membuat pelantikan dan menetapkan ganjaran tertentu menggunakan sumber dana yang dijana bagi bidang terpilih, sama ada dalam bidang akademik dan juga pentadbiran, berasaskan prinsip kesaksamaan, kelestarian dan tidak langsung membebankan kerajaan. Itu ekonominya. Senat meluluskan penubuhan fakulti, sekolah, pusat, program pengajian yang tidak melibatkan peruntukan kerajaan. Jadi kalau kita nak buat program baru, asalkan tidak melibatkan perbelanjaan tambahan, boleh. Ini di antara implikasinya. LPU meluluskan pelaksanaan menggunakan dana dalaman. Senat menamatkan program atau
kursus yang tiada sambutan kecuali program atau kursus yang punya nilai yang strategik. Jadi ada program yang kita fikirkan perlu dijumutkan, bukan tidak ditawarkan yang telah berlaku pada FST, tapi dengan kelulusan pihak LPU, pihak Senat. IPTA mengurus sendiri kemasukan pelajar. Jadi mulai pada tahun ini, iaitu pada bulan September nanti, kita yang akan menguruskan tidak lagi mengikut UPU. Kita akan menguruskan dan kita akan meletakkan kriteria. Ada saya dengar daripada fakulti-fakulti yang mula mengatakan bahawa untuk kita menerima pelajar ini lebih baik kita melakukan temuduga. Jadi agar kita dapat memilih pelajar yang benar-benar berminat di dalam suatu bidang itu, bukan berdasarkan daripada keputusan yang semata-mata, tapi kita dapat melihat wajah ataupun calon-calon kita yang berminat untuk memasuki UKM dan fakulti-fakulti tertentu. Yang ini kita ada otonomi. Dalam masa yang sama, saudari dan tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita juga akan diukur, dan bukan bagi otonomi saja. Yang pertamanya bagaimana kita diukur ratus keboleh pasaran graduan. Ini yang saya bimbang ni. Jadi setakat mana kalaulah kita telah menggunakan otonomi ini seluas-luasnya dengan pengambilan pelajar cemerlang dan kita juga mengadakan temuruga, sesi temu buah dan sebagainya, tetapi akhirnya berapa peratus pelajar kita ini akan mendapat pekerjaan dalam tempoh tertentu. Khususnya pihak KPT menetapkan 3 bulan. 3 bulan berapa peratus yang telah pun diterima untuk untuk sesuatu jawatan. Dan saya juga telah dimaklumkan bahawa di dalam bidang sains, di dalam statistik terkini, pelajar tingkatan 4 khususnya yang berada di sekolah-sekolah di Malaysia ini, hanya 29% saja yang mengambil aliran sains. Sedangkan mengikut anjuran 20 tahun 2020 bahawa 60 sekurang-kurangnya 60% pelajar mengambil aliran sains. Di mana silapnya? Jadi ini di antara perkara yang sedang diteliti oleh pihak Kementerian Sains dan Teknologi, begitu juga dengan Kementerian Pelajaran, agar mereka mengemukakan satu tindakan yang lebih drastik bagaimana dapat menarik lebih ramai anak-anak kita ini mengambil bidang sains. Hanya 29% jauh daripada sasaran 60%. Banyaklah cadangan-cadangan yang saya dengar, kalau pelajar itu mengambil aliran sains, ibu bapa ini akan diberi tax exemption ataupun akan dapat rebate. Kanak-kanak tadi akan diberi beasiswa secara terus dan berbagai-bagai lagi insentif. Tetapi akhirnya perkara yang lebih utama, janji ataupun apakah masa depan mereka, the career path. Jadi apabila mereka tamat pengajian di Fakulti Sains dan Teknologi khususnya, apakah jawatan-jawatan yang boleh diisi oleh mereka ini. Jadi ini persoalan-persoalan yang saya kira perlu diuruskan dengan baik. Jadi bukan saja kita melahirkan graduan yang kompeten, tapi dalam masa sama juga mestilah menyediakan ruang untuk mereka dapat bekerja. Dan mengikut statistik yang saya dimaklumkan, menjelang tahun 2020, sebanyak 1.3 juta kaki tangan yang terlibat dalam bidang sains diperlukan untuk menjadi sebuah negara maju menjelang 2020. Ini juga merupakan cabaran bagi kita. Yang kedua, pengukurannya jumlah pekerjaan yang dijana. Jadi dalam syarikat startup company yang diwujudkan oleh UKM khususnya, berapa ramai yang boleh kita menerima graduan kita. Ini juga, dan juga bilangan penyelidik berimpak tinggi, tenaga akademik berkualiti. Yang ini saya tak tahu apa maksud yang kualiti di segi apa, menerbitkan Q1 ke, tapi ini di antara kayu ukur yang akan digunakan apabila kerajaan memberi kedudukan otonomi kepada kita. Bilangan profesor berpengalaman, kecekapan pengurusan kewangan pada tahap cemerlang, hasil penjanaan pendapatan. Jadi ini yang merupakan tekanan-tekanan yang sedang dipikirkan oleh MTF, bagaimana kita mampu untuk mula menjana pendapatan di peringkat fakulti kita. Dan pada tahun ini juga menjadi sasaran bagi saya khususnya
dan MPF untuk kita mewujudkan lebih banyak ataupun mendapat lebih banyak sumbangan kepada FST. Bukan saja nak mengisi tabung Ghazali yang makin berkurang, tetapi kita juga ingin mendapat sumbangan bagi membiayai makmal dan ataupun menjadi makmal angkat dan sebagainya. Itu di antara perkara yang sedang dirancang. Kemudian melihat isi kecekapan LTU, pengukuhan jaringan dan antarabangsaaan, dan akhirnya adalah bilangan pelajar siswaza. Jadi itulah di antara lain yang akan menjadi landasan di dalam kedudukan UKM yang mendapat taraf otonomi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, saya ingin akhirnya mengingatkan pada saudara-saudari tentang tagline kita, FST to the fore, FST to the kehadapan. Kita pula di bangunan baru itu kita dah tanam pokok penduduk. Mungkin ada orang yang tak realize itu adalah merupakan tagline kita. Pokok penduduk ini adalah perumpamaan yang mampu untuk hidup di mana-mana saja, bukan saja di Fraser Hill ataupun Bukit Fraser, tapi di kaki-kaki ataupun di bukit-bukit depan FST pun boleh hidup dengan suburnya. Dan itulah yang akan menjadi lambang simbolik bagi FST di dalam mendapani cabaran-cabaran mendatang. Jadi kita faham bahawa FST ini diberi berbagai-bagai harapan, khususnya untuk terus menerbitkan bilangan sejumlah bilangan penerbitan yang tertinggi, iaitu 1,500. Ini juga memberi tekanan kepada rakan-rakan akademik termasuk saya sendiri, bagaimana kita mampu untuk melaksanakan harapan besar ini. Jadi kita harap insya-Allah tagline UKM Ilham Harapan Membina Masa Depan itu adalah merupakan tagline kita bersama untuk menjayakan visi dan misi UKM. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua rakan-rakan saudari yang dapat berdiri hampir 1 jam. Jadi mudah-mudahan FST walaupun besar, jadi kita akan cuba berusaha untuk menjadikan sebuah fakulti yang cemerlang dan mewujudkan suasana yang kondusif, yang menjadikan suasana untuk kita bekerja dan mencari rezeki ini satu suasana yang mengembirakan, dan agar aspek-aspek kebajikan dan aspek-aspek keperluan tertentu akan insya-Allah kita cuba sediakan dari masa ke masa. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.